Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, selamat, sentiasa hendaknya. Ini dari sudut pandangan pribadi saya untuk mengingatkan diri saya. Diharap sama-samalah kita berlapangkan dada dan sama-samalah kita membuka akal fikir. Apapun terserah kepada kalian, kerana saya percaya bahawa kalian punya pandangan pribadi masing-masing. Baik, sederhananya beginilah. Apa perbezaan antara dalam diri dan luar diri? Luar diri itu adalah alam yang terpisah dari jasadnya diri, iaitu alamnya kebendaan, alamnya tumbuhan, alamnya haiwan, dan alamnya jasmani. Luar diri itu juga adalah alam tempat lahirnya perkembangan akal fikiran dan alam pengetahuan manusia. Alam tempat ceritanya kehidupan semua makhluk yang beraneka ragam, saling mempunyai perbezaan rupa, bentuk, sifat, kelakuan, warna kulit serta fahaman di antara satu sama lain. Allah sengaja menciptakan akan perbezaan itu atas rahmatnya. Itulah tanda kebesarannya, tanda perlambangannya, dan tanda perumpamaannya, supaya makhluknya saling kenal mengenal, saling ingat mengingati, bahawa tiada satu makhluknya yang boleh mengubah segala perbezaan ciptaannya itu. Wa ima makhluk yang namanya manusia sekalipun. Kerana itu syariat Allah. Dialah yang maha pengatur akan seluruh isinya alam semesta ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah dan kembali juga kepada Allah. Kesimpulannya, semua makhluk yang hidup di dalam alam semesta ini adalah bersaudara. Bersaudara di atas segala perbezaan tersebut. Sementara dalam diri itu adalah alam yang tidak terpisahnya diri dari jasad. Alam yang tidak boleh disentuh, dijamah oleh zahir. Ia itulah alam rasa, alam semesta diri. Dalam diri beserta Tuhannya, dalam diri beserta ilmunya, dalam diri beserta nurnya, dan dalam diri beserta syuhudnya. Dan dalam diri itu juga punya alat yang namanya akal fikiran, punya alat yang namanya hati, dan punya alat yang namanya hawa nafsu. Dan satu-satunya makhluk istimewa ciptaan Tuhan yang ditiupkan dari bahagian ruhnya adalah yang namanya manusia. Manusia sahajalah yang mempunyai keupayaan untuk mengenal. Maka awaludin ma'rifatullah, awal-awal jiwa atau ruh mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka kenallah akan Tuhannya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah
bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Kesimpulannya, segala alat fungsi yang namanya akal fikiran, yang namanya hati, dan yang namanya hawa nafsu terdapat di dalam diri itu haruslah ditunduk sujudkan terlebih dahulu, supaya jiwa atau roh akan mudah dapat kembali berserah diri kepada Allah. Itulah Islam. Kesan dari jiwa yang sentiasa berserah diri kepada Allah itu nanti akan melahirkan kejernihan di akal fikirannya, akan memancarkan nur di hatinya, dan akan mengawal, memelihara hawa nafsunya ke arah kebaikan. Kerana hakikat kerajaan ada pada diri manusia itu. Di dalam dirinya telah tersedia hukum-hukum, undang-undang, dan peraturan yang mutlak langsung dari Allah dan kepada Allah. Jadi, Allah lah sebaik-baik hakim. Maka dengan adanya kaki tangan kerajaan pada diri itu, dapatlah akannya mentadbir alam diri dan luar diri bersama jiwanya yang selalu berserah diri kepada Allah. Ringkas kata, yang namanya alat akal, fikiran, hati, dan hawa nafsu itu amat penting, kerana ianya sebagai tanda kesempurnaan kejadiannya manusia dan berfungsinya sebagai penyeimbang hidupnya manusia. Cuma haruslah manusia itu mengendalikannya dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan menyatukan kebersamaan di dalam perbezaan, tapi bukan mengubah perbezaan itu menjadi kebersamaan. Pendek kata, dari dalam kita keluar dan ke dalam juga kita akan kembali. Okey. Ciao dulu. Waalaikumsalam sahabat. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kalau bahasa dari saudara sekalimah kita di seberang sana berbunyi begini, merendeng bulu rumahku. Masya Allah. Memang tepat melekat macam pakai gam. Itulah masalah di Malaysia ni, satu saja yang lepas nampak. Apabila ilmu mengenal Allah telah ditanam hidup-hidup, apabila ilmu mengenal Allah telah difitnah di kalangan ramai oleh ustaz-ustaz yang muda, yang seperti kawan saya pernah kata, seperti ular senduk yang baru keluar daripada telur. Dia kira nak patuk saja. So okey, mai apa pun lintas depan dia, dia nak patuk. Atau apa kulit telur dia sendiri pun dia patuk. Dia tak kasih cannya. So itulah kaedah-kaedah yang dalam diri peringkat pengajian. Yang perihal luar diri peringkat pengajian juga. Tetapi itulah bagi mereka yang tak mau, maka tak dapatlah. Ataupun mereka yang tak berminat, maka babak-babak ilmu melintasi telinga mereka, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dia lintas juga. Ni tak ada. Mai telinga kanan, keluar telinga kanan. Tak ada masuk pun. Belaga cuping telinga atau pelantin balik. Sebab itu pun di atas gerak izin Allah Ta'ala juga, kita tahu. So,
perihal dari sudut tasawuf kita akan proses perihal-perihal peringkat ke peringkat yang membawa akhirnya apa pun berlaku kita berkesudahan dengan kesedaran bahawa banyak lagi kaedah yang boleh kita reply, yang boleh kita jawab. Ada kalanya kita jawab mengikut usul yang membawa kepada yang paling terbaik adalah berdiam. Itu ada setengah dari sudut usul fiqh tasawuf. Tetapi bila kita sampai ke satu peringkat, iaitu mengenal yang di luar dan yang di dalam kewujudan kita ni. Itu sebab dia kata dalam surah 18 ayat ke-65, sesungguhnya kami mengajar sesuatu ilmu di sisi kami. Dekat budak tu, bukan ilmu di sisi yang ramai. Maka perjalanan dia lain lah. Musa tak boleh faham. Mana Musa nak boleh sabar? Dia kata dekat Musa pula dalam surah 18 ayat 65, bagaimanakah bagi kamu untuk bersabar sedangkan kamu tidak memahami yang meliputi. So benda yang sama juga ditegur dalam surah Semud, surah 27 ayat 84. So di sini terserah atas sudut mana kita nak melihat mengikut kepahaman yang mampu kita faham. So bagi yang mengenal sebenar-benar kenal, jauh dalam sudut hati dia, dia tahu yang tak faham tu pun siapa, yang faham tu pun siapa. Sebab kalau kita nak bercakap tentang nur Allah, 7 sifat ma'ani ini pun terbit daripada mana? Zahir, batin dan segala yang menyeliputi 7 petala langit dan petala bumi ini adalah tidak lain daripada kaedah zat Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi bila kita masuk bab tasawuf, kita proses bab wadibal wujud, wadatul wujud, zat mustahil, zat yang dikerana perihal yang dikeranakan oleh satu kerana, perihal yang berdiri dengan sendirinya tidak dikeranakan oleh satu kerana. Jadi ini semua proses. Tetapi bila kita sampai ke ma'rifatullah dan kita telah menjadi seorang ma'rifah, maka permainan syariat tu pula kita nak kena tahu. Tidak. Sebab dia ada beza wali hakikat dan wali syariat. Wali syariat ni, wakil-wakil Allah pada syariat ni, dia masuk dalam yang ramai. Itu sebab dia kadang-kadang dia dikeji, dihina, dia terpaut dengan berbagai masalah yang akhirnya terwujud sebagai satu dugaan bagi akal dan perasaan. Jadi dugaan itu berlaku sebagai dugaan apabila dia tidak lagi melihat Tuhan. Dia melihat kaedah-kaedah yang menyakitkan perasaan. Itu saja. Itu pada syariatnya. Pasal dia terpaksa daripada dalam yang ramai. Saya ingat guru saya cakap dulu, dalam tahun awal-awal mengaji, bermakna dalam tahun 86-87 lah. Sebab awal lagi masa tu, saya ingat lagi kata dia, walau kita mengaji, mengenal Allah, mengenal Tuhan, kita harus sedar pada syariatnya permainan di kalangan yang ramai ini akan terpecah pada dua kedudukan, iaitu wali hakikat dan wali syariat. Wali hakikat ni dia tak peduli, dia buat apa saja dia nak buat pada diri dia dan pada yang ramai. Dan wali syariat, wali hakikat itu tadi sebegitu. Dia tak pedulilah, dia nak duduk lautan, dia duduk lautan, dia nak pergi duduk atas gunung, dia pergi duduk dalam gunung, dia nak duduk dalam gua, dia duduk dalam gua, dia tak peduli, dia ikut apa yang hakikat dia nak. Itu dia dikatakan wali hakikat. Wali syariat ni, dia dua pula. Dia ikut hakikat dia dan dia juga jaga yang ramai. Atas inilah dikatakan dia lebih tinggi. Sebab
dari makam kaedah pecahan tasawuf kita nampak dugaan yang jatuh atas kepala dia banyak. Yang wali hak jenis hakikat tu dia diterima Allah juga, tetapi di mata manusia tengok dia sendiri lah, dia sendiri lah. Musa pula ada pengikut dan ada umat, tetapi Musa gagal apabila bertemu Nabi Allah Khidir dan pelajarannya. Di sini kaedah-kaedah perbezaan. Jadi bila kita balik, barang siapa telah mengenal Tuhannya, maka bergegaslah kembali ke makam syariat. Ini jatuh dalam wali syariat. Bermakna dia membawa jalan Rasul pada yang ramai. Dia akan menyampaikan dengan sama bahasanya di daerah mana dia berada lah, untuk memudahkan bangsa yang sama bahasanya. Itu saja. Dalam surah Ibrahim ayat 4 kita boleh rujuk. Tetapi bila orang yang tak mengenal Allah, dia tak akan faham keadaan ni. Sebab apa yang dia cakap, setengah tu orang mengaji hadis, orang bercakap Arab, kita tak kisah. Itu bidang kuasa dia. Bidang kuasa di dalam ilmu yang dipelajari dan dihadam oleh dia. Yang menjadi masalahnya, dia tak faham ilmu makrifah ni. Orang yang mengaji ilmu makrifah ni bukan berkesudahan duduk pada bahasa dan huruf. Dan bukan kesudahan duduk pada cerita-cerita yang lepas. Adalah ketetapan yang nyata, the right now and the right here. And the very moment of right now and right here. Itu pembawakan para ahli makrifah. Itu sebab yang orang yang duduk di jalan wali hakikat, dia tak peduli. Aku lah. Aku nak buat apa, aku punya pasal. Kalau inilah takdir aku, sebeginilah aku, maka inilah aku. Hampa tak setuju hampa punya pasal. Sebab hampa tak faham yang meliputi. Dia boleh tekan macam tu. Tetapi bila wali hakikat, wali syariat, dia berjumpa yang ramai. Bila orang tekan dia senyum. Dia tak cakap. Ada kejadian di depan guruku banyak kali. Orang main-main, ahli majlis pun ada main. Macam aku kena soal. Ada setengah aku tak jawab. Aku senyum je lah. Sebab aku tahu. Kalau aku tak jawab bagaimana soalan yang peringkat soalan melalui kepahaman maka aku akan berjawab benda yang tak ada kesudahan. Sebab ilmu fiqh tak akan membawa kamu untuk ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kamu hukum-hukum. So, itu sebab adanya dia diam. Wali hakikat pula macam kawan aku dulu, kami mula-mula mengaji, duk tengah heavy dulu. Kadang-kadang puak tablik main hukum-hukum, dia tengok, dia kata, okey, apa nak aku apa ni? Masuk neraka paling dalam? Okeylah, tak apalah. Itu yang nak memuaskan apa? Okey, pandanglah aku sebagai seorang ahli neraka yang paling dalam. Alright? You stay at peace now, okay? Relax. Itu yang apa nak? Okey. Kalau hampa nak kata, dak, kami ni sayang ke hang, kami ni kesian ke hang, kami nak tolong hang. Yalah, aku sendiri kesian pada diri aku juga. Aku carilah jalan aku. Pasal apa hampa nak ganggu? Tablik amanah sidik dan fatonah ni bukan kita dengan yang ramai dulu. Kita dengan diri kita dulu. Lepaskan diri kita dulu. Tapi nak buat macam mana? Itu sebab dalam tablik pun ada hakikat. Tetapi bila mereka melihat yang ramai, mereka pergi dalam kaedah yang ramai. Tapi kalau mereka melihat pada diri mereka, itulah jadi kat aku. Betul ke aku ni dah sidik dengan Allah Ta'ala? Betul ke aku nak tablik dengan Allah Ta'ala? Nak menyampaikan macam mana kalau tak kenal? Bila benda tu nak sampai? Postman pun nak kena tahu alamat. Tidak dihusung je lah barang tu, tak jumpa tempat. Agama itu, solat itu tiang agama. Kalau tak jumpa Allah Ta'ala, kalau tapak tak jumpa, bawa tiang lah merata. Larat nak tanggung. Jadi benda-benda macam ni, orang hakikat akan bercakap. Wali hakikat akan bertentang mereka dengan perkara-perkara macam ni. Tetapi bila dia kembali menjadi wali syariat, mengikut usia dia, mengikut, tak apalah, nak buat macam mana. Dia akan jadi senyum balik. Dia relax tengok mereka ni, dia senyum balik. Sebab bila kita dah mengenal sebenar kenal. Kalau tujuh sifat makni ni pun hak siapa, maknawiyah ni pun hak siapa, dalam tu pun siapa. Dia tak ada istilah dalam, luar, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang.
Itu kita menempatkan tempat dan yang boleh ditunjuk, yang boleh dicontoh. Allah Ta'ala ni bukan boleh tunjuk macam tudung botol ni. Ni tudung botol. Ni. Tak. Itu sebab takluk wahdatul wujud itu bukan terletak pada khawli dan samak. Takluk wahdatul wujud itu terletak kepada af'al dan basar. Baiklah sahabatku, Hamidul, semoga satu masa kita dapat jumpa dan berpelukan, minum teh, relax, senyum-senyum. Apa lagi? Kita ni nak tunggu waktu kembali ya, tak ada apa pun. Seperti dalam surah Al-Hadid ayat 20 tu, dia terang dah semua. Baik sahabat, moga sejahtera sahabat. Selamatlah, selamatlah. Dia sebut dah, sendiri meminta dicantum paranya, tak gelisah lara. Cerita yang punah biarpun meronta, tidak menjadi ngeri. Ku yakin di sana gelap kan tiada, kesan satu cinta terpancar cahaya, terang segalanya. Hanya cintamu yang mampu memberi sinar itu. Dengan aman senyumlah sepuasnya. Okey, baik, selamat. Aduh, depa hentam. Takkanlah ahli makrifah main gitar, menyanyi, apa semua. Depa ingat ahli makrifah ni lagu mana? Allah Akbar. Be yourself and stay just as who you are. No matter what they say, love yourself at first. Be total. Okey. Jalan terus Hamidul. Jalan terus sahabat. Allah Akbar.